Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya lalukan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, sidang penonton yang alhamdulillah mengikuti kuliah ataupun sembang santai falak kita pada petang ini dalam merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana pada petang ini alhamdulillah dapat kita bersiaran secara live pula setelah beberapa siri, 2 siri sebelum ni tuan-tuan. Dan puan-puan sekalian, kita terpaksa bersiaran secara rakaman lah oleh kerana ada beberapa program dan juga adalah hal-hal peribadi dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita dapat juga bersiaran dalam bentuk rakaman, dan pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah kita secara live pula insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti secara live ataupun yang bakal melihat kuliah ini secara rakaman ataupun secara dalam Facebook nanti. Setelah dirakam akan dimasuk ke dalam Facebook Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dan terima kasih terdahulu kepada sahabat-sahabat saya di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, terutama pada bahagian falak dan sumber maklumat atas kesempatan yang diberikan untuk kita dapat bersama-sama berkuliah pada petang ini insya-Allah. Dan tuan-tuan, alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan pada hari ini kita berada pada hari ke-19 Ramadan. Memang tak tak rasa masanya Ramadan itu terlalu cepat berlalu. Rasanya baru sekejap saja kita masuk dalam bulan Ramadan, tapi hari ini kita dah masuk dalam setelah berlalunya. Kalau kita pecahkan kepada 3 bahagian, maknanya 1/2 daripada 3 bahagian Ramadan itu setelah pun berlalu, maknanya kita ada baki lagi 1/3 lagi. Dan alhamdulillah tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita kesihatan, berikan kepada kita suatu kemahuan untuk kita berada dalam Ramadan ini, untuk kita menghidupkan setiap daripada masa detik yang bulan Ramadan ini. Dan tentulah sekali insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, moga-moga Allah Taala mengurniakan kepada kita kurniaan malam Al-Qadar, terutama pada 10 malam terakhir, yang kalau ikutkan dalam takwim kita maknanya mula 10 malam terakhir itu pada malam ni lah, kerana dalam penentuan waktu ataupun tarikh itu dalam Islam dimulakan dengan waktu maghrib. Jadi siang ni 19, jadi malam ni dah masuk malam ke-20. Dan moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita tuan-tuan malam Al-Qadar. Dan tuan-tuan doalah juga kepada saya juga, insya-Allah saya doakan kepada tuan-tuan sekalian untuk Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita rezeki untuk berjumpa dengan malam Al-Qadar, dan kita dapat menghidupkan malam Al-Qadar itu dengan sebaik-baiknya, dan Allah Ta'ala makbulkan segala doa kita dan berikan pahala ganjaran yang cukup besar kepada kita, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, jadi itu sebagai mukadimah kita pada petang ini. Dan memang mencabarlah tuan-tuan kalau petang-petang kita nak berkuliah ni kan, waktu ni tambah lagi bulan Ramadan tuan-tuan, ramai yang mengambil masa untuk beristirahat lah di rumah tengah-tengah hari ni. Kalau di Ipoh ni tuan-tuan, suasananya agak mendung lagi. Memang beberapa hari ni agak mendung pada siang dan juga pada tengah hari. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada kuliah hari ini kita akan sambung kembali perbahasan kita dalam penetapan waktu-waktu solat, khususnya dalam membincangkan 2 waktu yang insya-Allah waktu isyak dan juga waktu subuh. Waktu isyak dan juga waktu subuh. Dan maknanya kita dah insya-Allah kuliah ini kuliah terakhir lah dalam
tajuk penetapan waktu solat, dan lepas ini kita akan masuk dalam bab yang ketiga, membincangkan tentang perbahasan waktu tentang penentuan arah kiblat pula. Tentang arah kiblat itu dan tuan-tuan dia mulut dia rasa kering aku cakap. Baik. Seperti biasa tuan-tuan, mukadimah kepada perbincangan kita ini, saya akan kongsikan. Terima kasih kepada Sahabat Fadilah Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Hanafiah, kerana tuan-tuan dalam siri tazkirah beliau, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube ada siri tazkirah beliau, saya ingat kalau ikut dalam rakaman tu macam di Masjid Kota Iskandar lah, di mana dalam tazkirah tersebut Fadil Tuan Guru kita telah berkongsikan satu hadis Nabi SAW, dan tentang hadis ini adalah hadis daripada riwayat Imam At-Tabrani, dan Imam At-Tabrani mengatakan bahawa hadis ini mempunyai sanad yang hasan, dan saya merujuk dalam kitab Faidul Qadir, yang ditulis ataupun dikoleksikan hadis-hadis oleh Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, dan hadis ini hadis nombor 645. Hadis nombor 645. Okey, baik. Tuan-tuan, saya terpanggil lah untuk berkongsikan kalau dalam kuliah Al-Fadil Tuan Guru kita Ustaz Hanafiah, beliau hanya membacakan. Jadi mungkin dari kalangan tuan-tuan yang mungkin nak mencari apa bentuk ataupun dalam bentuk tulisan hadis ni, maka saya kongsikan tuan-tuan pada petang ini. Itu hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum amudan ahmar min qibal al-mashriq fi syahr Ramadan, fadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'in." Atau kama qala. Bermaksud, apabila kamu melihat tiang berwarna merah di bahagian timur dalam bulan Ramadan, maka simpanlah makanan untuk tempoh setahun, kerana tahun itu ialah tahun kelaparan. Masya Allah tuan-tuan. Saya tidak berniat untuk menghuraikan hadis ini secara panjang lebar. Cuma tuan-tuan kalau nak mendengar apakah takrifan ataupun syarah tentang hadis ini, tuan-tuan bolehlah mendengar dalam rakaman kuliah yang telah disebutkan oleh Tuan Guru kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Hanafiah. Cuma dalam pada kuliah tengah hari ini atau petang ini tuan-tuan, saya nak menyebutkan bahawa ini antara nilai yang ada dalam bulan Ramadan. Nilai yang ada pada bulan Ramadan, iaitu ketika mana seseorang itu melihat amu dan ahmar, tiang-tiang berwarna merah di bahagian timur. Maknanya kalau sedikit lah, walaupun tak nak syarah tadi, tapi sebut sikit, amu dan ahmar ini adalah gambaran kepada cahaya matahari yang terbit daripada timur, dan cahaya matahari itu membentuk amu dan ahmar, iaitu tiang-tiang berwarna merah, tiang-tiang berwarna merah macam dalam gambaran inilah lebih kurang tuan-tuan, yang mana kita dapat lihat daripada timur fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Kalau ikutkan dalam huraian dikemukakan oleh Tuan Guru kita pada Ustaz Hanafiah, dalam setiap hari dalam bulan Ramadan, maka fadakhiru ta'ama sanatikum, maka ketika itu simpanlah makanan untuk tempoh setahun. Kerana apa? Fa innaha sanatu ju'un, kerana tahun itu dikatakan bahawa tahun akan kita akan menghadapi satu krisis makanan. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Huraian hadis ini tuan-tuan boleh dengar balik dalam kuliah Fadil Ustaz Hanafiah. Adakah dia merupakan sebahagian daripada asyratus sa'ah ataupun tanda-tanda hari kiamat, yang di mana ketika mana kita lihat tanda ini, bahawa ini merupakan satu tanda bahawa kiamat sudah hampir tiba, kerana ketika itu manusia akan menghadapi krisis makanan, yang kita tahu bahawa krisis makanan ini adalah satu benda besar yang akan menyebabkan masalah kepada negara, bahkan kepada dunia, dan mungkinkah itu sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Tetapi apa yang saya nak kongsikan dalam hadis ini, bahawa ini antara nilai yang ada dalam bulan Ramadan, yang mana kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Qadar, bagaimana Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr itu, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang keempat tu kan,
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dalam beberapa tafsir menyebutkan bahawa bagaimana pada malam itu malaikat dan juga Jibril AS turun dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang telah ditakdirkan berlaku pada tahun itu dan juga pada tahun itu. Jadi dia dapat dilihat, wallahu ta'ala alam tuan-tuan, daripada hadis ini dia punya huraian, maknanya bulan Ramadan ini Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun itu, ya. Pentingnya bulan Ramadan ini, ya. Jadi itu sebahagian daripada perkongsian sebagai mukadimah kita pada petang ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, rahmatullah sekalian, tuan-tuan, kita lanjutkan perbahasan kita insya-Allah pada petang ini dengan perbahasan waktu Isyak, merujuk pada halaman 70, ya. Merujuk pada halaman 70 insya-Allah. Baik tuan-tuan, tuan-tuan yang ada buku boleh rujuk pada halaman 70. Okey. Kuliah kita ni tuan-tuan, pasal saya kali pertama live ni sepanjang bulan Ramadan ni, jadi insya-Allah kuliah kita ni akan berlangsung pada jam 3 suku sehingga pukul 4 suku lah, insya-Allah, ya. Baik. Saya cuba cover untuk dua tajuk ni tuan-tuan, kerana kalau ikutkan dua tajuk ni, Isyak dan Subuh ni, kalau kat Masjid Surau ni, saya rasa ambil masa dekat Isyak tu saja ambil masa hingga 3 ataupun 4 kuliah. Subuh tu lagi lama lah, 4 hingga 5 kuliah. Jadi kalau mengaji di Masjid Surau ni tuan-tuan, Isyak dan Subuh ni rasanya mau setahun belajarnya. masuk setahun belajar, tak masuk lagi dengan tak datang kuliah dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan, rujuk muka surat 70, kita masuk kepada takrif Isyak. Takrif Isyak. Tuan-tuan, takrif Isyak dapat dibahagikan kepada dua, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni dan apa yang telah menjadi kelaziman lah tuan-tuan dalam buku kita ni. Ditakrifkan kepada dua, satu dari sudut bahasa, satu dari sudut istilahnya. Baik. Isyak dari sudut bahasa adalah merujuk kepada makna ataupun kepada masa malam menjadi gelap. Masa malam menjadi gelap. Kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah yang tak berapa jadi inilah, sekadar yang saya mampu buat dalam bentuk PowerPoint tuan-tuan. Nak menggambarkan awan hitam tu, nak menggambarkan bahawa suasana tu jadi gelap sebenarnya. Suasana jadi gelap walaupun background dia putih. Tapi nak menggambarkan suasana itu ketika mana Isyak itu, kalau dalam lafaz Isyak itu sendiri merujuk kepada malam itu menjadi gelap. Malam itu menjadi gelap. Cuma tu kan, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab lah, Isyak ini kalau ain tu kita bagi bawah kan. Tapi kalau kita letak bari atas, asyak tu jadi makan malam. Kita jadi makan malam. Jadi malam juga, tapi dia merujuk kepada makan malam. Cuma tuan-tuan sedikit daripada huraian lah yang tak ada dalam buku kita ini. Waktu Isyak ni juga dari sudut orang Arab juga menyebutkan waktu Isyak ni dengan waktu atmah. Ain ta mim ta marbutah. Ain ta mim ta marbutah, kerana dalam satu hadis Nabi SAW, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan akan kelebihan sembahyang berjemaah, merujuk kepada dua solat ini, iaitu dalam hadis itu bagaimana Nabi SAW menyebutkan walau ya'lamuna ma fil atmah was subhi la'atuha walau habwa. Nabi SAW menyebutkan walau law ya'lamuna, kalau sekiranya manusia ini tahu ma fil atmah was subhi, akan kelebihan sembahyang jemaah atmah itu dan juga solat subuh itu, la'atuha, maka mereka akan datang kepada masjid walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Baik, ini fadilat solat lah. Tetapi apa yang saya cuba nak kongsikan di sini adalah lafaz Isyak itu disebut sebagai atmah. Atmah. Baik. Kalau kita rujuk kepada dalam kuliah-kuliah yang biasa kami ikut tuan-tuan, dalam kuliah Fadil Tuan Guru kita, Ustaz Hanafiah, atmah ini adalah waktu yang ketiga daripada Asma'ul Lail, ketika mana masuknya waktu maghrib itu. Selepas waktu maghrib itu masuk waktu Ghasaq, Al-Ghasaq,
Selepas waktu al-ghasaq tu masuk waktu atmah. Jadi atmah ini adalah waktu isyak sebenarnya. Cuma dalam kitab Sabilul Muhtadin disebutkan bahawa makruh untuk kita menyebutkan isyak itu dengan atmah kerana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan, kerana itu istilah yang digunakan daripada zaman jahiliah. Wallahu a'lam, tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab. Ini sebagai satu perkongsian tuan-tuan daripada nama isyak itu dengan atmah. Baik. Isyak dari sudut istilah pula, dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan almarhum Syekh Arsyad Al-Banjari menyatakan bahawa masuk waktu isyak itu dengan hilang syafaq yang merah. Syafaq yang merah. Maknanya kalau tuan-tuan lihat dalam gambaran ini, tuan-tuan, dan baik juga untuk kita lihat hadis yang juga saya kongsikan dalam PowerPoint tu. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam perbahasan kita awal-awal kuliah itu, bila kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, hadis Jabir bin Abdullah, bagaimana baginda Nabi SAW ketika mana Jibril AS datang untuk mengajarkan tentang waktu solat, maka Jibril AS datang untuk mengajarkan awal waktu solat ketika mana fasalla hina ghaba syafaq. Maka ketika itu Nabi SAW diajak oleh Jibril AS untuk solat ketika mana ghaba syafaq. Maknanya ketika mana hilangnya syafaq. Nanti insya-Allah kita akan bincang. Baik. Dan tuan-tuan, maknanya hilang syafaq ini, kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin yang kita sebutkan tadi, disebutkan dah oleh Syekh Arsyad Banjari bahawa dengan hilangnya syafaq itu disebut syafaq ahmar. Syafaq ahmar. Baik, apakah syafaq ahmar ini? InsyaAllah tuan-tuan, kita nak huraikan dalam slide seterusnya, dan tuan-tuan boleh rujuk juga dalam buku kita ini. Kalau dalam halaman 71 tu, tuan-tuan lihat tu muka surat 70, lihat muka surat 71 tu, itu antara gambaran lah kepada kita tuan-tuan bagaimana apa yang disebut sebagai kedudukan matahari di bawah ufuk itu 18-17. Nanti insyaAllah saya akan huraikan sedikit lepas ni. Okey, kita nak pergi dulu kepada slide ini, dan juga pada halaman 72, pada halaman 72. Okey, sampai itu saya lalukan sahabat-sahabat kita yang komen dalam ni, Encik Zahin, Zainal, Ustaz Amri, ni orang kuat kita ni, Cik Hafiz. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam kuliah ini, insya-Allah. Baik. Dalam kitab Subulus Salam menyatakan bahawa syafaq adalah baki cahaya matahari. Minta maaf tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada buku muka surat 72 ni dua kali pula matahari tu. Cahaya matahari, satu ialah mataharinya. Baik, syafaq adalah baki cahaya matahari yang berada di langit setelah ia terbenam. Itu maksud syafaq tuan-tuan dalam kitab Subulus Salam. Maknanya syafaq ini, kita tak pergi lagi kepada ahmar ke abyad ke, nanti dulu. Kita pergi dulu kepada perbahasan tentang apa yang disebut sebagai syafaq. Maksudnya syafaq itu adalah baki cahaya matahari yang berada di langit setelah matahari terbenam. Maknanya tuan-tuan, setelah matahari terbenam, kalau tuan-tuan masih ingat perbahasan kita dalam waktu maghrib hari itu, kan, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis daripada Abdullah bin Amr, Nabi SAW menyebutkan waktu salat maghrib itu, waktu salatil maghrib malam yaghib syafaq. Waktu solat maghrib ini selagi mana ada syafaq. Baik. Maka dalam konteks ini tuan-tuan, selepas matahari terbenam tu akan ada syafaq yang warna merah ataupun kita sebut sebagai mega merah di langit. Dan selepas daripada waktu maghrib ini, kalau kita lihat, insya-Allah tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang mungkin kali pertama lah mendengar maklumat ini, lepas berbukanya, setelah berbuka nanti tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepas itu nak pergi sembahyang maghrib di masjid, tuan akan dapat lihat bahawa di sekitar langit terutama di sebelah barat itu kadang, dan selepas daripada masuknya ataupun ketika masuknya waktu isyak ini, langit akan menjadi sepenuhnya gelap. Langit akan menjadi gelap sepenuhnya. Ketika itu tuan-tuan, mega merah ni tak ada dah. Mega merah ni tak ada. Jadi itu antara apa yang disebutkan sebagai syafaq. Baik. Cuma tuan-tuan, dari sudut istilah bahasa Arab,
Kerana kita apa-apa pun dalam fiqh ni tentu sekali lah dalam hadis Nabi dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW dalam bahasa Arab. Maka kita rujuk balik dalam bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab, syafa' ini ada dua maksud, ada dua makna penggunaannya. Satu, syafa' yang dikatakan syafa' ahmar. Syafa' ahmar ini adalah syafa' yang berwarna merah. Yang kedua disebut sebagai syafa' abyad, iaitu syafa' yang berwarna putih. Maknanya kalau dari sudut bahasa, dua-dua ni valid lah. Dua-dua ni valid. Boleh merujuk kepada ahmar, syafa' yang warna merah, dan juga syafa' yang berwarna putih. Dua-dua valid. Maka di sinilah tuan-tuan, para ulama membincangkan hal ini, yang mana sebenarnya syafa'. Bila dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa malam yaqid syafa' itu, ataupun dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah ini mengatakan bahawa ketika mana yaqid syafa' itu hilang juga syafa'. Syafa' apa? Merah ke putih? Baik. Maka Imam Syafi'i, Imam Maliki dan juga Imam Ahmad menjelaskan bahawa syafa' yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah syafa' ahmar. Syafa' ahmar. Kerana apa? Kerana kelazimannya, biasa orang Arab bila sebut syafa' itu dia rujuk syafa' ahmar. Walaupun dia boleh juga bermaksud syafa' putih, tetapi kelazimannya, kalau sebut syafa' itu, orang Arab sebut syafa' mesti merujuk kepada syafa' ahmar. Baik, kelazimannya. Dan dalam mazhab Hanafi, dan mazhab Hanafi menyebutkan bahawa syafa' ini terbahagi kepada 3 warna, iaitu syafa' ahmar, syafa' abyad dan juga syafa' aswad. Maknanya ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Ada pula warna hitam kat sini kan. Baik. Maknanya di sini tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi, mereka menunggu bahawa sehingga habis semua syafa' ini. Habis semua syafa' ini daripada merah sampailah ke putih, sampailah ke hitam. Habis ketiga-tiga syafa' ini barulah masuknya solat isyak. Makanya kalau mazhab Hanafi ni lewat sikit lah. Namun tuan-tuan dalam kajian menunjukkan bahawa syafa' abyad ini ataupun syafa' putih ini adalah sisa di hujung-hujung daripada syafa' ahmar itu. Syafa' ahmar ini di hujung-hujung, syafa' abyad ni adalah sisa ataupun hujung daripada syafa' ahmar ini yang muncul tu hanya sekejap saja sebelum hilang. Dan dia akan muncul selepas hilangnya syafa' ahmar. Jadi kalau ikutkan tuan-tuan, syafa' abyad ini sebenarnya memang ada, tetapi dia pun muncul sekejap sangat. Sekejap sangat di langit, selepas daripada hilangnya syafa' ahmar, maka muncullah ataupun tepatlah kita lihat syafa' abyad. Syafa' abyad. Baik, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan, saya nak kongsikan juga apa yang telah disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kitab Sabilul Muhtadin ni saya anggap sebagai satu kitab yang sangat menarik lah kalau kita nak mengaji fiqh dan juga falak, kerana satu kitab yang sangat hebat lah dari sudut falaknya, dan juga dari sudut fiqahnya tentu sekali lah. Dalam kitab Sabilul Muhtadin boleh menyebutkan bahawa hilangnya syafa' dia kata tentang masuknya waktu isyak ni, dia kata apa? Hilangnya syafa' yang merah dan sunat takhirkan dia dengan hilang sunat takhirkan dia hingga hilang syafa' yang kuning dan putih supaya keluar daripada khilaf. Masya-Allah. Maknanya tuan-tuan, di sini kalau ni, yang pertama saya nak sebut dari sudut hukum lah. Maknanya kalau berdasarkan kepada kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Arsyad Banjari menyebutkan bahawa sunat untuk kita tunggu ataupun kita lewatkan sikit solat isyak tersebut supaya apa? Khuruj minal khilaf mustahabun, dalam kaedah kan. Keluar daripada khilaf itu adalah yang terlebih baik. Maka kalau kita tunggu sekejap, untuk kita keluar daripada khilaf dalam masalah penentuan awal waktu isyak ini sehingga warna kuning dan juga warna putih syafa' itu pun hilang, maka itu hukumnya adalah sunat dalam kitab Sabilul Muhtadin. Cuma di sini adalah nak sebut bahawa Imam Syekh Arsyad Banjari mengakui bahawa, menyebutkan bahawa syafa' itu ada warna merah, ada warna putih dan juga ada warna kuning, ada warna putih. Ini menariknya tuan ya. Baik. Cuma kalau tanya saya lah, sebenarnya saya pun tak pernah tengok lagi syafa' yang berwarna putih itu. Syafa' yang warna kuning itu kita perasanlah selepas warna merah tu dia akan jadi warna kuning sikit. Yang warna putih itu mungkinlah kita kena pergi kepada tempat-tempat yang betul-betul gelap ya. Baik. Tu kena tanya kepada Fadil Ustaz Hardi lah, yang ada master dalam bidang waktu solat dan sahabat-sahabat lain lah yang biasa buat kerja-kerja cerapan di tempat-tempat yang gelap ni. Baik.
Bermakna, tuan-tuan, sambung pada buku kita, bermakna waktu isyak ni bermula bila langit kelihatan gelap seluruhnya dan bebas dari cahaya matahari yang terbenam. Maknanya kalau dari sudut perbahasan waktu isyak ni, bila matahari dah terbenam, confirm, dan langit kita ni pula betul-betul gelap. Betul-betul gelap. Okey. Cerita tentang betul-betul gelap ni, tuan-tuan, betul-betul gelap ni, dalam perbahasan ataupun dalam kajian astronomi lah, dalam kajian astronomi, kita dapati bahawa ada apa yang disebut sebagai ini yang disebut sebagai pembahagian kepada twilight. Pembahagian kepada twilight. Okey. Ini kalau tuan-tuan dapat lihat ni, kita ada 3 yang disebut sebagai twilight. Yang pertama disebut sebagai, ini dalam kajian astronomi lah, kajian astronomi saya kongsikan sedikit, atau disebut sebagai civil twilight. Yang kedua disebut sebagai nautical twilight. Yang kedua nautical twilight, yang ketiga astronomical twilight. Okey, kalau kita lihat sini, civil twilight ini adalah dalam buku kita ni pun ada, tuan-tuan, halaman 72. Halaman 72 yang kalau dalam diterjemah dalam bahasa Melayu disebut sebagai fajar twilight, ini disebut sebagai fajar senja awam. CV twilight ni sebut sebagai fajar senja awam. Untuk orang tuan-tuan, memang mulut ni rasa kering nak bercakap. Fajar senja awam, fajar senja awam. Ketika itu matahari berada dalam lingkungan 0 hingga 6 darjah. 0 hingga 6 darjah. Ini disebut sebagai CV twilight. Kenapa disebut sebagai CV twilight, tuan-tuan? Kerana mata orang-orang awam, orang macam kita lah yang biasa melihat kepada langit seskala ni kan, maka kita akan dapati bahawa akan berlakunya perubahan kepada langit kita ini dengan merujuk kepada adanya warna merah, ada warna kuning, warna oranye dan sebagainya dekat langit kita, maka disebut sebagai CV twilight. Mudah untuk mata kita melihat orang-orang awam. Yang kedua, iaitu ketika mana matahari dalam kedudukan 0 hingga 6 darjah di bawah ufuk. 0 hingga 6 darjah di bawah ufuk. Kemudian yang kedua disebut sebagai nautical twilight. Nautical twilight ini ataupun disebut sebagai fajar senja nautika. Fajar senja nautika. Ketika matahari dalam kedudukan selepas daripada 6 tu 7 sehinggalah 12 darjah di bawah ufuk. Minus 7 hingga 12. Minus 7 hingga 12. Ketika ini tuan-tuan disebut sebagai nautika. Saya pun cuba cari jugalah, search maklumat kenapa disebut sebagai nautika. Kerana dari sudut penglihatan mata kita dalam waktu ini, kita masih lagi dapat melihat ufuk. Masih lagi dapat melihat ufuk. Maknanya kalau kita berada di tengah laut ataupun kalau kita berada di tepi laut, kita masih lagi nampak ufuk ketika itu dalam bentuk ini. Secara kasar mata kita boleh nampak ufuk lagi. Kalau pakai kamera tak cilah, kena tengok dengan mata kasar, nautical twilight. Dan ketika ini kalau kita lihat bintang-bintang ataupun planet-planet itu dah dapat lihat dengan jelas di langit ketika itu. Waktu ni. Kalau kita lihat dalam gambar ni tuan-tuan boleh lihat suasana ketika mana CV twilight itu warna merah dan langit kita ni ada lagi warna putih, biru dan sebagainya. Bila masuk nautical twilight ni, cahaya langit ketika itu ada balam-balam, hanya ujung-ujung tu ada warna putih kan. Ni mungkinlah kot disebut sebagai syafaq abyad tu. Warna-warna putih tu dekat tepi, dan juga kita tapi latar belakang langit tu masih lagi, kalau kita ambil gambar, masih lagi berwarna biru pekat. Biru pekat. Kan? Okey. Kita pergi pula kepada fajar senja astronomi ataupun disebut astronomical twilight. Astronomical twilight. Ketika ini tuan-tuan, astronomical twilight ini dia bermula ketika mana selepas daripada matahari berada bawah di rendah ufuk, bawah ufuk tuan-tuan, bermula daripada 12 hingga 18 darjah. 12 hingga 18 darjah. Maknanya tuan-tuan di sini kita dapat lihat suasana dekat langit kita itu, suasana itu dah menjadi gelap gelita. Menjadi gelap gelita. Dan kalau tengok dalam gambaran ni, saya pilih gambar ni kerana dia dapat menjelaskan apa maksud astronomical twilight itu, kerana objek-objek yang disebut sebagai objek astronomi. Seperti yang kalau kita lihat dalam ni, contohnya macam Milky Way yang kita boleh lihat kan dengan secara jelas. Kalau sekiranya kita berada di kawasan yang betul-betul gelap, tak ada pancaran cahaya, cahaya lampu jalan dan sebagainya kan.
maka kita akan dapat lihat Milky Way, dan kita hanya dapat lihat ketika mana dalam fasa astronomical twilight, ketika matahari dah masuk ke bawah ufuk. Okey, baik. Dan dalam lingkungan maksimumnya disebut sebagai 18 darjah di bawah ufuk. Baik. Maka ketika inilah yang disebutkan masuknya waktu isyak, masuknya waktu isyak. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, ialah dalam konteks kita kadang-kadang berada di tengah bandar ni, kadang-kadang susah kita nak lihat suasana yang gelap betul, kerana masalah kita di tengah bandar ni adalah kita berada dalam suasana yang ada pencemaran cahaya, kerana ada cahaya daripada jalan, lampu-lampu jalan, ada cahaya daripada lampu-lampu bangunan, menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh nak melihat suasana gelap walaupun ketika itu matahari dah berendah di bawah ufuk. Mungkin dah tengah malam dah waktu tu, tapi kita masih lagi tak dapat lihat suasana yang dikatakan sebagai gelap seperti mana yang disebut ni. Ini kalau kita nak lihat ni, kena pergi ke tempat yang betul-betul gelap ataupun yang tak ada pencemaran cahaya lah. Baik. Baik tuan, kita lihat balik dalam buku kita, nak pergi kepada huraian dengan gambar sebelah tu. Okey. Bagi waktu isyak tuan-tuan, sebenarnya kalau kita lihat dalam konteksnya, sebenarnya dia boleh berubah-ubah dia punya nilai ini dalam beberapa penulisan tuan-tuan yang saya rujuk, termasuk juga dalam tesis yang telah dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ardi, katakan bahawa nilai ini sebenarnya boleh berubah-ubah kerana dia sangat terkesan dengan musim dan juga lokasi. Musim dan juga lokasi. Kalau kita berada di Khatulistiwa tuan-tuan, mungkin waktu isyak ni permulaan dia tu mungkin agak tidak ada kesan sangat. Tapi kalau kita berada pada negara-negara empat musim, terutama bila melibatkan musim sejuk dan juga musim panas, maka dia ada perubahan yang sangat ketara lah. Kerana musim sejuk malamnya panjang, musim panas malamnya pendek. Jadi ini akan ada banyak isu. Tuan-tuan boleh search dalam internet juga antara isu-isu yang dikemukakan oleh mereka yang berada di negara-negara four season ini. Dapat lihat antara isu-isu waktu solat, terutama melibatkan waktu isyak dan juga waktu subuh tuan. Saya tak dapat nak ulas kerana kita ada masa yang sangat sangat terhad tuan-tuan dalam hal ini. Dan menurut guru kami juga yang bahagia Profesor Mahathir Dr. Baharudin dalam bukunya Ilmu Falak mengatakan bahawa kod apa yang telah Ibnu Yunus sebutkan bahawa syafaq ini terbahagi kepada 3, iaitu kuning, oranye dan juga merah. Maknanya semua ini tuan-tuan, kalau kita dalam konteks di Nusantara ni mungkin susahlah kita nak dapat lihat. Tetapi kalau kita berada di negara-negara macam kita sebut tadi, negara-negara yang 4 musim, negara-negara latitude tinggi, jadi perubahan ketika mana musim sejuk contohnya. Ketika mana musim sejuk, kita akan dapat lihat perubahan warna langit itu dengan lebih ketara kerana kedudukan matahari itu yang berada di bawah ufuk lebih lama. Jadi kita dapat lihat warna perubahan itu daripada warna merah kepada warna kuning, kepada warna oranye, dan mungkin kita dapat juga lihat warna putih itu dengan lebih jelas. Jadi ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan yang pernah berada di luar negara dalam tempoh yang lama, perasanlah benda-benda macam ni. Baik, bagi kami yang duduk di Malaysia ni lama tuan-tuan, mungkinlah tak nampak, boleh baca sajalah, boleh baca sajalah. Baik tuan-tuan. Dan dalam merujuk kepada konteks kita di Malaysia, seluruh negeri-negeri di Malaysia ni tuan-tuan menggunakan nilai 18 darjah di bawah ufuk. 18 darjah di bawah ufuk ini saya kena patah balik sekejap di gambar ini. Sekejap tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran ini, matahari di bawah ufuk 18 darjah. Kalau tadi maghrib 90 darjah 50 minit kan. Jadi waktu isyak ni 18 darjah di bawah ufuk bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia kecuali Kelantan yang menggunakan nilai 17 darjah. Kalau kita lihat daripada ufuk tu 18 darjah lah. Daripada ufuk 18 darjah ataupun 17 darjah dalam konteks negeri Kelantan. Tapi kalau kita ambil daripada jarak zenit ataupun daripada zenit ataupun tengah kepala kita, maka kita akan dapat nilai 108 darjah dan juga 107 darjah. 108 darjah, 107 darjah. Baik tuan-tuan. Isunya kenapa ini berlaku? Kenapa perbezaan ini berlaku? Ini sekadar satu maklumat ringkas sajalah tuan-tuan. Okey. Kerana kalau kita lihat apa yang saya dapat kongsikan berdasarkan kepada tulisan dan juga kajian oleh beberapa guru-guru kita lah dalam ilmu falak. Contohnya tuan-tuan yang telah dikemukakan oleh yang bahagia Tuan Syed Kamrul Zaman yang di Pertua Persatuan Falak Syariah Malaysia.
Nyatakan bahawa nilai 18 darjah ini berdasarkan kepada apa yang telah diformulakan ataupun yang telah ditetapkan oleh guru besar kita dalam ilmu falak di Malaysia ni tuan-tuan, iaitu Tuan Guru Haji Muhammad Khair Taib. Haji Muhammad Khair Taib tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada masa nanti mungkin kita boleh sebutkan sikit tentang latar belakang Tuan Guru kita, Tuan Haji Muhammad Khair Taib, yang mana dinisbahkan pula apa yang Tuan Guru Haji Muhammad Khair Taib ni tuan-tuan dapat daripada gurunya, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin. Dalam gambar ni lah yang tuan-tuan dapat lihat ni. Dalam gambar ni yang pakai songkok ni dinisbahkan kepada Syekh Tahir Jalaluddin bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia. Cuma di Kelantan tuan-tuan, mereka pakai nilai 17 darjah di bawah ufuk dengan merujuk kepada tulisan ataupun ijtihad yang telah pun digunakan berdasarkan pada ijtihad yang telah dikemukakan oleh tuan-tuan guru, ulama-ulama di Kelantan. Dan antaranya tuan-tuan, yang telah dikemukakan oleh Saibul Samahah, bekas daripada Mufti Kelantan, iaitu Tuan Guru Haji Muhammad Nur, yang ada menulis kitab Pilihan Mastika tuan-tuan. Pilihan Mastika. Beliau telah menulis satu buku Pilihan Mastika, dan dalam kitab tersebut menyatakan tentang bagaimana penetapan kepada waktu isyak ni dengan menggunakan nilai 17 darjah, dan antara lain juga kitab-kitab yang menggunakan nilai 17 darjah tuan-tuan, antara kitab Syekh Umar Ismail Nuruddin dalam kitab Syamsul Fathiyah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh betulkan sikit ejaan dalam buku kita ni, Syamsul Fathiyah bukan Fathiyah tuan-tuan. Dan buku Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Harun Kemboja dalam kitab Pedoman Bahagia. Ini buku-buku ni tuan-tuan boleh dapat beli daripada Khazanah Fataniyah. Khazanah Fataniyah, saya pun beli dengan mereka koleksi buku-buku ni yang sangat berharga. Tuan-tuan boleh jadikan koleksi lah untuk kita melihat pada sumber asal tulisan tuan-tuan guru kita yang sangat berharga tuan-tuan. Okey. Dan tuan-tuan jangan rasa pelik lah kenapa pula Kelantan pakai 17, negeri-negeri lain pakai 18, kan ini berdasarkan kepada ijtihad yang telah dikemukakan oleh para ulama tuan-tuan untuk menilai kepada hilangnya syafaq hamar itu ataupun syafaq abyad dan sebagainya. Jadi ini bukan satu benda yang pelik kalau kita lihat dalam skop yang lebih luas lah. Maknanya dalam konteks di dunia ni pun nilai solat isyak, waktu isyak ni pun sebenarnya berbeza-beza berbeza-beza mengikut negara, mengikut kata para ulamanya, pengkajinya memang berbeza-beza. Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita pergi pada halaman, dan ada halaman 74 tu, kalau tuan-tuan dapat lihat halaman 74 tu bagaimana saya kongsikan sikit antara gambar bagaimana sunrise yang disebut sebagai civil twilight. Cuma dalam ni disebut sebagai civil dawn lah, nautical dawn, astronomical dawn. Okey, betul ke sebut tu dawn tu, astronomical twilight, astronomical. Okey, tuan-tuan Okey. Jadi dari sudut perbahasan waktu isyak itu, baik. Okey, di sini. Tuan-tuan jadi waktu isyak itu merujuk kepada nilai matahari daripada jarak zenitnya adalah 108 ataupun 107 bagi negeri termasuklah Perak tuan-tuan menggunakan nilai 108, bagi negeri Kelantan menggunakan nilai 107. Daripada jarak zenit dia jadi 108 ataupun 107, ataupun kalau jarak ufuk tu jadi 18 ataupun 17 lah. Maka waktu isyak itu dihitung ataupun secara mudahnya tuan-tuan, kita ambil daripada waktu istiwa tu, katalah dalam waktu istiwa yang kita dah guna daripada awal kuliah kita itu pada jam 13.03 dan kita ambil lah apa yang disebut sebagai waktu isyak tu, pukul tu nilai waktu isyak tersebut, maka kita akan dapat daripada jarak zenit ini, daripada sudut jamnya adalah 7 jam 12 minit, maka kita tambahkan nilai tersebut, maka kita dapatlah waktu isyak. Cuma inilah ini secara formula kasarnya lah, tapi waktu solat kita tak hitung begini, kita ada hitungan yang lebih detail lah. Dan inilah menjawab kenapa hadis tadi yang kita bincangkan, hadis Jabir bin Abdullah tu merujuk kepada waktu zuhur. Kerana daripada waktu zuhur itulah, ataupun daripada waktu sebelum zuhur itu, waktu istiwa itulah kita menghitung waktu solat kita. Okey, baik. Ini secara mudah ya tuan-tuan.
Okey. Cuma tuan-tuan ada sikit lagi perbahasan berkaitan dengan waktu isyak ni, terutama bila Allah. Selamat kejap ya. Okey. Bila kita bincangkan tentang akhir waktu isyak, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 75. Tuan-tuan boleh rujuk halaman 75. Akhir waktu isyak ni menarik perbincangannya kerana dalam hadis Nabi SAW, hadis Jabir bin Abdullah menyebutkan Nabi SAW diajak oleh Jibril AS untuk solat isyak pada hari kedua itu, yang merujuk kepada akhir waktu tu disebut sebagai nisful lail atau qala thuluthul lail, iaitu pada 1/2 malam ataupun 1/3 malam. Okey, baik. Jadi timbullah persoalan, sebenarnya bila habisnya waktu isyak ni? Bila habisnya waktu isyak? Selama ni kita habis waktu isyak bila masuknya waktu fajar ataupun habisnya masuk waktu subuh. Dan okey, sebelum itu saya nak clearkan dululah apa yang kita amalkan pada hari ini sebenarnya tepat. Yang kalau kita rujuk kepada habis waktu isyak itu merujuk kepada waktu fajar. Ini antara apa yang telah saya kongsikan. Syekh Arsyad Banjari sebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin, disebut bahawa waktu subuh itu kekal waktunya hingga terbit fajar sadiq. Waktu subuh itu kekal waktunya hingga terbit fajar sadiq. Maknanya tuan-tuan, dalam konteks kita di Malaysia ni kita pakai pandangan ini, iaitu waktu isyak itu tak habis dengan 1/2 ataupun 1/3 malam, tetapi merujuk kepada terbitnya fajar sadiq. Maksudnya habis waktu isyak tu ketika masuknya waktu subuh. Baik. Nah, ala kulli hal tuan-tuan, dalam buku dan juga dalam presentation ini ada saya nyatakan sikit penjelasannya, di mana 1/2 ataupun 1/3 malam itu, kalau tuan-tuan lihat dalam gambaran ini, 1/2, 1/3 malam ini saya dah semak alhamdulillah dengan tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Nafiah. Waktu malam itu merujuk kepada terbenamnya matahari waktu maghrib sehinggalah kepada waktu fajar ataupun waktu subuh. Itu disebut sebagai malam. Itu disebut sebagai malam. Jadi waktu malam tu bukan waktu maghrib ke waktu syuruk. Tak, waktu malam itu merujuk kepada waktu maghrib hinggalah kepada waktu fajar. Okey, baik. Dan kalau kita kata 1/2 ataupun 1/3 malam, maka katalah waktu maghrib hingga waktu fajar ini jumlahnya adalah 9 jam. Maka kita bagilah 3. Maka kita dapatlah 1/3 itu bersamaan dengan 3 jam. 3 jam. Makanya yang disebut sebagai 1/2 itu, 1/2 itu merujuk kepada berlalunya 3 jam yang awal. Dan selepas itu 6 jam terawal, dan habis waktu isyak itu habis 9 jam. Itu dikata 1/3. Ataupun kalau kita nak kita pecahkan kepada 2, maka kita akan dapat nilai 4 jam 30 minit lah. Okey, itu sebagai satu contoh tuan-tuan, nak mengira ataupun nak menghitung apa disebut 1/2 ataupun 1/3 malam. Cuma tuan-tuan, dalam buku ni dan juga dengan slide ni juga saya kongsikan, maknanya pandangan sebenarnya berkaitan dengan hal ini memang ada khilaf lah. Kerana hadis berkaitan dengan waktu isyak ni sebenarnya, akhir waktu isyak ni banyak, bukan sekadar hadis Jabir bin Abdullah ni. Cuma tuan-tuan, walaupun saya dah buat kesimpulan dalam buku yang saya yang kami tulis dalam buku ni, cuma setelah saya semak balik tuan-tuan, saya suka untuk membaca ataupun merujuk kepada khulasah yang ditulis oleh bahagia Dr. Anisah dalam buku konsep dan pengamalan solat ni tuan-tuan. Ini yang ditarjih hukum ini tuan-tuan. Disebut bahawa hadis-hadis berkaitan dengan waktu akhir solat isyak ni sebenarnya banyak. Ada hadis yang kata 1/2 malam, ada hadis yang kata 1/3 malam, dan juga ada hadis yang mengatakan bahawa sehinggalah solat subuh. Sehinggalah solat subuh. Hadis daripada Abu Hurairah dan juga hadis juga daripada saya tak ingat ni perawi hadis tu yang menceritakan tentang akhir waktu solat ini akan akhir waktu solat itu dengan masuknya waktu solat yang lain. Kalau tuan-tuan boleh tunggu sekejap, saya boleh rujuk dalam satu buku yang juga saya selalu rujuk, itu Al-Ma'ayirul fil Fiqhi, Al-Ma'ayirul Fiqhiyah wal Falakiyah ni tuan-tuan. Sekejap ya tuan-tuan, saya nak rujuk hadis itu. Okey.
minta maaf, akhir waktu isyak, akhir waktu subuh lah tuan. Ya. Hadis daripada Abi Qatadah tuan. Hadis daripada Abi Qatadah disebutkan bahawa disebut hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Jadi waktu solat tersebut akhir itu dengan sehingga datangnya waktu solat yang selepas itu. Jadi hadis berkaitan dengan akhir waktu solat isyak ni tuan-tuan ni banyak. Maka ketika ini tuan-tuan, para muhakkik mentarjihkan hukum dalam masalah ini, mereka melihat bahawa menghimpunkan segala hadis-hadis yang telah pun saya sebutkan tadi, antara contohnya lah daripada hadis Abi Qatadah, hadis Jabir bin Abdullah, dan juga hadis daripada Abdullah bin Amr dan sebagainya. Menghimpunkan hadis itu adalah lebih baik daripada menasakh ataupun mentarjihkan hadis-hadis itu. Ini kaedah yang telah pun disebutkan oleh ulama. Bila ada hadis yang nampak seolah-olah macam berlawanan, maka ketika itu tuan-tuan, para ulama menyatakan bahawa sebenarnya akhir waktu subuh itu adalah merujuk kepada akhir waktu isyak itu merujuk kepada waktu subuh. Akhir waktu isyak itu merujuk kepada waktu subuh. Cuma bila sebut 1/2 malam, 1/3 malam ini, maka di sinilah apa yang disebut sebagai waktu ikhtiar dan juga waktu darurah. Waktu ikhtiar dan juga waktu darurah. Yang menyebutkan bahawa ini saya sebut apa yang di quote oleh Dr. Anisah dalam buku ini, merujuk kepada pandangan Ibnu Qudamah, mengatakan bahawa tidak mentakhirkan solat isyak sehingga 1/3 malam. Jangan kita mengamalkan mentakhirkan solat isyak itu sampai 1/3 malam. Sekiranya mentakhirkan hingga 1/2 malam itu adalah harus lagi. Mana 1/2 malam itu boleh lagi. Sebaliknya, selepas daripada 1/2 malam hingga naik fajar kedua itu adalah waktu darurah. Maknanya tuan-tuan di sini, kalau kita nak mengamalkan solat isyak ini, kita kalau terbangun pukul 4 pagi, pukul 3:30 pagi, adakah masih boleh solat isyak? Ya, boleh solat isyak. Kerana masa masih ada. Cuma tuan-tuan jangan dijadikan amalan. Jangan dijadikan amalan, maknanya kita lepas maghrib itu kita bantai tidur tuan-tuan. Contoh malam ni kan. Malam ni kita bantai tidur dalam keadaan kita pun tak tentu boleh bangun, tak boleh bangun. Sebab itu para ulama dalam perbahasan inilah yang saya nak kongsikan. Para ulama kata memakruhkan, bahkan ada sebahagian ulama mengharamkan solat selepas maghrib, tidur selepas maghrib itu kalau dah tahu bahawa dia tu kalau jenis tidur memang alamatnya subuh esok dah baru bangun, memang terluputlah solat isyak tu. Tapi kalau sekiranya seorang itu tidur dalam keadaan keletihan, kemudian dia bangun pada pukul 3 ataupun 4 pagi, maka bolehkah lagi dia solat isyak? Boleh. Tapi jangan jadikan sebagai satu tabiat, kebiasaan. Asal lepas maghrib dia tidur dan bangun balik dalam pukul 4, pukul 5 itu baru nak solat isyak. Maka ini antara satu benda yang disebutkan oleh para ulama, satu perkara yang dimakruhkan, satu perkara yang dimakruhkan. Tetapi waktu solat itu masih ada. Waktu solat itu masih ada. Dan benda ini pun khilaf juga, kerana ada hadis daripada ada hadis lain juga tuan-tuan yang menyebutkan tuan-tuan bagaimana apa yang disebut sebagai hadis daripada Abdullah bin Amr kan, Abdullah bin Umar, minta maaf. Abdullah bin Umar menyebutkan bahawa Nabi SAW satu ketika pernah tunggu sampai 1/2 malam, dan bila Nabi keluar solat itu selepas 1/2 malam, Nabi sebut bahawa kalau tak dijadikan keberatan untuk umat aku ni, maka aku akan suruh solat isyak dalam waktu ini. Dan sebab itu para ulama kata sunat pula untuk takhirkan solat isyak itu. Wallahu ta'ala alam. Ini perbahasan fiqh lah, perbahasan fiqh. Cuma ala kulli hal tuan-tuan, kalau kita lihat secara umum dalam konteks kita di Indonesia, solat subuh itu berakhir dengan solat subuh lagi. Solat isyak itu berakhir dengan waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Kelengkat macam sebut bahawa solat isyak itu waktu subuh. Baik tuan-tuan. Kita masih ada beberapa
masa waktu subuh. Tadi duduk subuh kan. Okey, sekarang kita masuk pula waktu subuh. Lah dalam masa tuan ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan mungkin kuliah-kuliah sebelum ni yang mungkin saya pun tak dapat nak menjawab, tuan-tuan boleh tanyalah dalam ruangan komen ini. Kalau sekiranya ada soalan-soalan yang boleh saya jawab, kalau tak ada tuan-tuan saya terus kepada kuliah kita lah, insyaAllah. Baik. Baik, kita pergi kepada waktu subuh. Waktu subuh. Okey, kalau kita lihat tentang perbahasan waktu subuh ini juga satu benda yang menarik kerana kepentingan waktu subuh ini dia bukan saja melibatkan waktu solat. Subuh tu memang confirm lah ada waktu solatnya kan. Tetapi apa yang juga kita lihat bahawa waktu subuh ni macam waktu maghrib, kita bincang itu. Waktu maghrib tu dia bertindih di waktu maghrib tu waktu solat, waktu iftar, waktu berbuka puasa dan permulaan hari baru dalam takwim Islam kan. Macam dan dalam konteks pada Ramadan. Okey, baik. Yang gambar ni memang ada mungkin lain. Tak berapa cantik lah. Kepentingan waktu subuh ini di samping dia waktu solat, waktu subuh tu nak waktu solat, antara kepentingan juga adalah dia melibatkan waktu imsak bagi puasa. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bincang waktu subuh ni dalam waktu kita berpuasa ni memang jelas lah. Kerana kalau dalam waktu imsak dalam konteks takwim kita pada hari ini, dan masuknya waktu subuh. Kita lihat waktu subuh kita ini merujuk kepada waktu kita, 10 minit sebelum itu dia merujuk kepada waktu itu tuan, saya terganggu kejap-kejap hilang, kejap ada. Jadi waktu imsak dalam konteks yang saya nak sebut sini adalah waktu ini waktu kita menahan diri daripada makan dan minum. Itu yang saya nak sebutkan. Imsak tu maksudnya menahan kan. Menahan diri daripada itu sebagai waktu kalau
kita biasa ada di sebelah Abdul Rahman uh, uh, itu saya jawab sikit. Okey, bentar ya. Okey, saya pergi sikitlah kepada takrif subuh ni secara bahasa, lepas tu insya-Allah kita tamatkanlah kuliah kita ni tuan-tuan, nanti saya akan ulang balik. Kalau tuan-tuan lihat dari sudut takrif subuh ini, ada makna banyaklah. Kalau dalam buku kita ni saya hanya merujuk kepada subuh itu merujuk kepada masa pagi. Subuh ni kita biasa rujuk kepada waktu pagi. Bila kata subuh itu waktu pagi. Dan cuma kalau kita lihat dengan akar kata sodbaha itu, maka kita akan jumpa juga dengan beberapa perkataan-perkataan atau makna lain dalam bahasa Arab. Contohnya sabuha yang maksud cantik berseri-seri. Cantik berseri-seri orang, maknanya subuh itu kalau kita lihat cahaya yang terbit ataupun warna waktu subuh itu sangat cantik berseri-seri. Bahkan kalau orang itu cukup tidurnya pada waktu malam, dan bila bangun pagi, mandi dan sebagainya, bila nak solat subuh tu wajahnya nampak berseri-seri. Kerana apa? Dapat rehat yang cukup baik pada siang hari, pada malam harinya. Kalau kita lihat juga ada dinamakan sebagai dalam takrifan telah dikemukakan oleh Syekh Arsyad Banjalil dalam kitab Sabil Muhtadin, sebut bahawa subuh ini adalah matahari tak kala ia hampir ke tepi langit. Ini dari sudut perbahasannya lah tuan-tuan. Takrifnya menyebutkan bahawa dalam kuliah akan datang lah saya rasa terbit Fajar Shadiq ini, tapi dalam badan dalam gambar ni saya akan hurai nanti, terutama di kaki langit ketika itu, ya, terbit Fajar Shadiq itu garis yang putih pada tepi langit di sebelah masyrik, itu di sebelah timur, iaitu benderang cahaya matahari. Maknanya ia kenapa putih? Sebenarnya ia adalah hasil daripada cahaya matahari yang bakal akan terbit nanti ni. Dia akan terbit dekat sini, maka sebelum matahari terbit, maka cahaya ni akan kelihatan di sebelah timur. Tak kala ia hampir, insyaAllah kita akan bincanglah dalam kuliah yang akan datang. Okey. Oleh kerana line internet ni pun tak berapa cantik ni tuan-tuan,
Maka saya rasa setakat saya inilah dulu tuan, minta maaf, janji sepuluh waktu subuh ni kita kena kuliah yang akan datang, insyaAllah. Tuan, dan moga nanti lain internet kita akan lebih baik lah, insyaAllah. Dan tuan-tuan, sebelum mengakhiri kuliah kita, saya ucapkan terima kasih kepada Ashabul Fadilah, para asatidah kita yang tadi telah memberikan komen, yang baru masuk tadi Al-Fadhil Ustaz Rahmat, imam di UTP ni. Sahabat-sahabat saya, Al-Fadhil Ustaz Khairul pun ada tadi minta share live ini, insyaAllah. Moga-moga tuan-tuan, perbahasan yang saya sini dapat memberikan kepada kita semua, insyaAllah. Nanti kita membuat kemudian moga-moga Allah